pertama ialah pengenalan kepada ilmu Resam Uthmani. Menurut Syekh Al-Mu'in Kamil Syair, Resam Uthmani ialah kaedah ataupun cara penulisan perkataan-perkataan Al-Quran pada mushaf yang ditulis oleh para sahabat di zaman pemerintahan Uthman Ibn Affan dan dihantar ke negara-negara Islam. Oleh itu namanya disandarkan kepada Resam Uthmani kerana penulisannya oleh beliau itu sendiri. Dan Al-Quran yang ditulis mengikut Resam Uthmani ini adalah Al-Quran yang disepakati dan diterima umum sebagai Al-Quran sebagai yang paling sahih. Seterusnya ialah sejarah penulisan dan perkembangan Resam Uthmani. Penulisan Al-Quran ini bermula sejak Al-Quran diturunkan lagi. Usaha diteruskan oleh Saidina Abu Bakar setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 Hijrah. Beliau diganti oleh Khulafa Umar Al-Khattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan Khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anaknya iaitu yang bernama Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan Al-Hakim, di mana Marwan Al-Hakim ketika itu menjadi gubernur di Madinah dan terus membakarnya. Pembakaran ini dilakukan selepas suhuf tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk menulis mazhab imam pada zaman Saidina Osman. Pada permulaan zaman Saidina Osman ni berlaku penaklukan Islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk Islam. Berikutan itu disebabkan itu banyak berlakunya perbezaan pada pembacaan Al-Quran kerana penduduk di setiap kota Islam ni mempelajari Al-Quran dengan wajah ataupun qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza. Di mana pada tahun ke-25 Hijrah ni satu jawatan kuasa Al-Quran telah dibentuk dan di bawah pengawasan Saidina Osman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan Al-Quran ni diseragamkan. Kemudian penulisan Al-Quran yang ada disatu dan diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali sebagai Resam Uthmani. Seterusnya saya bawakan sejarah ringkas penulisan Resam Uthmani, di mana pada awalnya Resam Uthmani ini adalah tulisan tanpa harakat dan tanpa baris. Bahasa Quraisy yang digunakan sesuai dengan umat Islam peringkat awal ketika itu. Namun walau bagaimanapun Al-Quran tanpa dab tetap menimbulkan pelbagai cara bacaan. Kita boleh lihat di sini gambar menunjukkan kesukaran membaca Al-Quran bagi orang tanpa berlatar belakangkan bahasa Arab, di mana gambar yang pertama ialah tulisan Kufah kurun ke-7 tanpa harakat dan dab Al-Quran Resam Uthmani, dan gambar yang kedua ialah manuskrip kurun ke-9 Hijrah. Ialah kaedah-kaedah penulisan Resam Uthmani, iaitu yang pertama ialah kaedah hazaf, di mana membuang ataupun menghilangkan atau meniadakan huruf. Contohnya buang huruf alif pada ya nida. Yang kedua ialah kaedah ziyadah, di mana ziyadah ni ialah bermaksud tambahan. Ziyadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu Al-Quran. Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan pada bacaan. Sebagai contoh seperti menambahkan huruf alif setelah waw. Seterusnya ialah yang ketiga ialah kaedah pertukaran. Kaedah pertukaran ni di mana pertukaran huruf alif kepada waw. Yang pertama ialah kaedah pertukaran huruf alif kepada huruf waw. Yang kedua ialah pertukaran alif kepada ya. Yang ketiga ialah pertukaran nun kepada alif. Yang keempat ialah pertukaran ta simpul kepada ta terbuka. Yang kelima ialah pertukaran sulasi waw kepada alif. Seterusnya yang keempat, kaedah yang keempat ialah kaedah penyambungan. Dan yang kelima ialah kaedah penulisan kalimah-kalimah yang mempunyai qiraat yang berbeza, iaitu sesuatu kalimah yang mempunyai wajah-wajah qiraat yang tertentu ditulis dalam bentuk tulisan yang sama. Jadi cara penulisannya sama dalam setiap mushaf Uthmani. Seterusnya yang terakhir iaitu yang keenam ialah kaedah penulisan huruf hamzah.
Seterusnya, pengenalan ilmu Dog Al-Quran. Definisi Dog Al-Quran dari segi bahasa, berasal daripada bahasa Arab, iaitu bermaksud sampai matlamat dalam memelihara sesuatu perkara. Manakala dari segi istilah pula, Doktul Al-Quran ialah satu disiplin ilmu yang membincangkan tanda-tanda, iaitu simbol yang dicipta oleh ulama untuk mengawasi bacaan-bacaan dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Dan menurut Wahyudi, kata Dob itu artinya menjaga sesuatu secara total, sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang membahaskan tentang tanda khusus yang digunakan huruf untuk menunjukkan bunyi harakat tertentu seperti sukun, tanwin, syiddah dan sebagainya. Seterusnya, sejarah perkembangan ilmu Dog Al-Quran. Menurut Uthman, iaitu Al-Quran telah ditulis dan disalin pada zaman pemerintahan Khalifah Osman bin Affan, tidak mempunyai titik dan baris. Umat Islam pada ketika itu dapat membacanya dengan betul dan fasih, kerana mereka ni mempunyai kefasihan dalam membaca Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab. Namun begitu, pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, pelbagai kekeliruan yang berlaku atau kesamaran yang telah timbul dalam bacaan Al-Quran. Hal ini berlaku kerana ramai kalangan orang bukan Arab ni sudah memeluk Islam. Telah berlaku percampuran antara orang Arab dengan bukan orang Arab. Akhirnya telah memberi kesan kepada bahasa Arab yang asli. Kebanyakan orang bukan Arab ni suka untuk membezakan huruf ataupun kalimah Al-Quran kerana tidak mempunyai baris dan titik. Dan pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni, iaitu pada 65 Hijrah, pembesar-pembesar ni mula berasa bimbang dan curiga kerana telah akan berlaku penyelewengan dan kesalahan dalam nas-nas Al-Quran. Lalu mereka membuat beberapa ikhtiar untuk mengadakan bentuk-bentuk baris yang boleh membantu pembaca membaca dengan betul. Contohnya seperti titik huruf kha, ha, jim, ta, ta, ba dan sebagainya. Huruf-huruf ini dapat dibezakan dengan bilangan titik, manakala baris-baris diletakkan merangkumi baris sukun, iaitu baris mati, sabdu, mat dan sebagainya. Seterusnya, tokoh-tokoh Dog Al-Quran. Penciptaan kaedah atau asal usul titik dan baris Al-Quran tidaklah selesai dan sempurna dilakukan secara sekaligus. Usaha tersebut memberi perelukan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Ada pendapat mengatakan bahawa usaha tersebut telah berterusan sehingga akhir kurun yang ketiga Hijrah. Pernyataan bahawa hanya Abu Aswad sahaja yang mencipta kaedah atau asal-usul titik dan baris Al-Quran juga tidak dapat diterima akal kerana proses menghias Al-Quran memakan masa yang panjang. Perbezaan pendapat mengenai orang pertama yang meletakkan titik dalam Al-Quran. Pendapat yang pertama iaitu pendapat Abu Amru Al-Dani. Dia memberi pendapat bahawa para sahabat, kemungkinan besar para sahabat yang telah memulakan usaha meletakkan titik-titik dan tanda-tanda untuk 5 dan 10 ayat Al-Quran. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Sayuti. Dia berpendapat bahawa Abu Aswad Al-Duali, Yahya bin Ya'ma, Nasir bin Asim dan Hasan Al-Basari
Bilangan orang yang terlibat dalam usaha ini adalah 4 orang, iaitu Abu Aswad, Yahya bin Ya'ma Nasir dan Hasan. Namun begitu, Hasan al-Basri ini tidak diketahui tentang kecergasannya dalam usaha tersebut. Beliau hanya meriwayatkan bahawa beliau tidak menentang usaha tersebut. Kemungkinannya sikap yang tidak menentang menyebabkan pengkaji memasukkan nama beliau ke dalam golongan tersebut. Pendapat yang ketiga, pendapat Al-Zarkashi, dia berpendapat bahawa Abu Aswad Al-Duali yang memikul tanggungjawab meletakkan titik. Terdapat riwayat yang mengatakan, yang menceritakan satu kisah yang menunjukkan bahawa Abu Aswad ni amat prihatin dan mengambil berat terhadap kesucian dan keutuhan Al-Quran. Dan pendapat yang keempat, pendapat Harun bin Musa, dia pun berpendapat bahawa Yahya bin Ya'ma sememangnya berperanan dalam meletakkan titik pada Al-Quran, tetapi berdasarkan keterangan yang didapati, tiada bukti menunjukkan bahawa beliau adalah orang pertama yang meletakkan titik tersebut. Keterangan-keterangan tersebut hanya menjelaskan bahawa beliau orang pertama melakukan perkara tersebut di kota Mark. Terdapat juga hujah yang mengatakan bahawa Yahya adalah orang pertama yang meletakkan titik pada Masyaf. Cerita yang dibawa oleh Ibnu Khalikan, yang kononnya terdapat sebuah masyaf yang bertitik dilakukan oleh Yahya di dalam simpanan Ibnu Sirin. Hujah ini dapat disangkal dengan merujuk kepada tarikh kematian Ibnu Sirin, iaitu pada 10 Hijrah. Ia tidak dapat diterima kerana mustahil telah wujud sebuah masyaf yang sempurna baris dan titiknya pada masa tersebut. Pendapat yang kelima, Abu Ahmad Al-Ash'ari, ia berpendapat bahawa Nasir bin Asim Al-Hajj meletakkan titik pada Al-Quran ketika Al-Hajjaj berucap kepada kalian penulisnya dan dan meminta mereka meletakkan alamat-alamat atau tanda-tanda pada huruf yang sama, iaitu ayat yang mutasyabihah. Daripada riwayat tersebut, beliau seolah-olah mengatakan bahawa Nasir adalah orang yang pertama meletakkan titik pada masyaf. Pendapat ini disokong oleh Al-Jahiz dalam kitab Al-Burhan dan kitab Al-Amsar. Namun begitu, riwayat ini gagal untuk memberi keyakinan dan kepastian yang jitu bagi mengatasi perbalahan tersebut. Perbezaan antara ilmu Al-Tabtu dengan ilmu Resan Usmani. Yang pertama ialah asal usul. Ilmu Resan Usmani berfokus pada format penulisan Al-Quran yang dikenali sebagai Resan Usmani, manakala ilmu Al-Tabtu Al-Quran menumpukan kepada pengajaran dan pemeliharaan bacaan Al-Quran dengan betul. Contohnya, ilmu Resan Usmani akan menekankan susunan huruf dan ayat dalam mushaf Al-Quran. Sementara ilmu Al-Tabtu Al-Quran akan menekankan cara membaca dan memahami bacaan tersebut. Yang kedua, fokus utama Resan Usmani menitik beratkan pada bentuk tulisan dan susunan huruf Al-Quran, sementara ilmu Al-Tabtu Al-Quran lebih menumpukan kepada pengajaran bacaan dengan tartil dan tajwid yang betul. Contohnya, dalam ilmu Resan Usmani, penekanan diberikan kepada konsistensi dalam penulisan teks Al-Quran, manakala dalam ilmu Al-Tabtu Al-Quran, penekanan diberikan kepada pengajaran dan pembelajaran bacaan dengan betul. Yang ketiga ialah tujuan penggunaan
Ilmu Resan Usmani digunakan untuk mencetak dan menyalin naskah Al-Quran secara konsisten, sementara ilmu Tab Al-Quran digunakan untuk memastikan bacaan Al-Quran dibaca dengan tepat dan juga betul. Contoh, ilmu Resan Usmani digunakan dalam proses mencetak mushaf Al-Quran yang sama di seluruh dunia, manakala ilmu Al-Tabtu Al-Quran digunakan dalam pengajaran di madrasah dan institusi pengajian Islam. Yang keempat ialah metodologi pembelajaran. Dalam ilmu Resan Usmani, penekanan diberikan kepada penulisan dan kekonsistenan dalam urusan huruf, dalam susunan huruf, manakala dalam ilmu Al-Tabtu Al-Quran penekanan diberikan kepada penghayatan dan juga pengajaran bacaan Al-Quran. Contohnya, metodologi pembelajaran ilmu Resan Usmani mungkin melibatkan latihan dan juga menyalin teks Al-Quran dengan betul, manakala dalam ilmu Al-Tabtu Al-Quran metodologi pembelajaran mungkin melibatkan latihan membaca dengan tartil dan tajwid yang betul. Yang kelima ialah ketepatan. Ilmu Resan Usmani memerlukan ketepatan dalam menyalin dan mencetak teks Al-Quran, sementara ilmu Al-Tabtu Al-Quran memerlukan ketepatan dalam membaca dan menghafal bacaan Al-Quran. Contohnya, seorang ahli Resan Usmani perlu memastikan tiada kesalahan dalam menyalin teks Al-Quran, manakala seorang pelajar ilmu Al-Tabtu Al-Quran perlu memastikan bacaannya betul dari segi tartil dan tajwid. Perbezaan yang keenam ialah penggunaan dalam masyarakat. Resan Usmani lebih banyak digunakan dalam penghasilan mushaf-mushaf Al-Quran, sementara ilmu Al-Tabtu Al-Quran lebih banyak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bacaan Al-Quran di madrasah dan institusi pengajian Islam. Sebagai contoh, penggunaan ilmu Resan Usmani dapat dilihat dalam pencetakan dan penyalinan mushaf Al-Quran, manakala ilmu Al-Tabtu Al-Quran digunakan dalam kelas pengajian Al-Quran. Seterusnya ialah perbezaan yang ketujuh, kesempurnaan bacaan. Ilmu Al-Tabtu Al-Quran bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam bacaan Al-Quran dari segi tartil, tajwid dan makhraj, manakala Resan Usmani lebih menekankan pada kesempurnaan dalam susunan dan penulisan teks Al-Quran. Contohnya, seorang pelajar ilmu Al-Tabtu Al-Quran akan berusaha mencapai kesempurnaan dalam bacaannya, manakala seorang ahli Resan Usmani akan berusaha memastikan teks Al-Quran yang dihasilkan adalah konsisten dan tepat. Perbezaan yang ke-8 ialah penerapan praktikal. Ilmu Resan Usmani lebih bersifat praktikal dalam konteks mencetak dan menyalin naskah Al-Quran, sementara ilmu Al-Tabtu Al-Quran lebih bersifat praktikal dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bacaan Al-Quran. Contohnya, seorang pencetak mushaf Al-Quran menggunakan ilmu Resan Usmani untuk memastikan kekonsistenan teks Al-Quran, manakala seorang guru menggunakan ilmu Al-Tabtu Al-Quran dalam pengajaran bacaan Al-Quran kepada pelajarnya. Perbezaan yang ke-9, penggunaan dalam teknologi. Ilmu Resan Usmani penting dalam penghasilan mushaf digital dan aplikasi Al-Quran, sementara ilmu Al-Tabtu Al-Quran lebih berkait rapat dengan pengajaran bacaan Al-Quran dalam persekitaran pembelajaran digital. Contohnya, penggunaan ilmu Resan Usmani dapat dilihat dalam pembangunan aplikasi Al-Quran digital yang menampilkan teks Al-Quran dengan format Resan Usmani, manakala ilmu Al-Tabtu Al-Quran dapat digunakan dalam pembangunan aplikasi pembelajaran Al-Quran yang menekankan bacaan yang dengan betul. Perbezaan yang terakhir iaitu pentingnya dalam kehidupan beragama.
Kedua-dua ilmu ini memegang peranan penting dalam kehidupan beragama umat Islam. Dengan Resan Osmani memastikan kekonsistenan teks Al-Quran dan ilmu At-Tabtu Al-Quran untuk memastikan keaslian dan ketepatan bacaan Al-Quran. Contohnya, ilmu Resan Osmani membantu memastikan setiap salinan Al-Quran di dunia ini adalah sama, manakala ilmu At-Tabtu Al-Quran membantu memastikan keseluruhan umat Islam dapat membaca Al-Quran dengan betul untuk mendapatkan hidayah dan keberkatan dari tanda baris. Harakat ataupun tanda baris, simbol harakat digambarkan dengan huruf-huruf kecil. Harakat fathah digambarkan dengan huruf alif kecil yang melintang di atas huruf. Manakala harakat kasrah digambarkan dengan huruf yang di bawah huruf atau lebih sama dengan alif kecil yang melintang di bawah huruf. Harakat dhammah pula digambarkan dengan waw kecil di atas huruf. Tanda yang kedua ialah tanda sukun. Tanda sukun ini diambil daripada kepala huruf Qa yang telah dibuang titiknya. Tanda ini terletak di atas mana-mana huruf untuk menunjukkan bahawa huruf tersebut bertanda sukun. Bunyi bacaan bagi tanda ini ialah dengan menjelaskan bacaannya atau juga disebut sebagai mengizharkan bacaan. Tanwin. Harakat simbol harakat iaitu baris digambarkan dengan huruf-huruf kecil. Harakat fathah digambarkan dengan huruf alif kecil yang melintang di atas huruf. Harakat kasrah digambarkan dengan huruf yang di bawah huruf atau lebih sama dengan alif kecil yang melintang di bawah huruf. Harakat dhammah pula digambarkan dengan waw kecil di atas huruf. Dan tanwin yang berbaris di hadapan dinamakan sebagai dhammatain. Terdapat 3 bentuk tanda tanwin yang digunakan dalam Al-Quran, iaitu tanwin tarkib, tanwin tadabbur dan tanwin berbentuk mim saiz kecil. Tanda sabtu. Sabtu merupakan salah satu daripada tabtu Al-Quran. Tabtu merupakan satu ilmu yang membahaskan berkaitan tanda untuk menyembunyikan sesuatu huruf dari segi i'rab. Antara tabtu yang lainnya adalah tanwin, fathah, dhammah, kasrah, tanda sukun, wakaf, wasal dan lain-lain. Nama lain bagi sabtu adalah syaddah dan tasydid. Tanda sabdu ataupun tasydid, syaddah mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, sabdu merupakan tanda untuk menyatakan bunyi merangkap ataupun tasydid. Sabdu adalah 2 huruf yang sama, iaitu huruf yang pertama dalam keadaan sukun, manakala huruf yang kedua dalam keadaan berbaris. Kemudian satukan dan diletakkan dalam tanda sabdu di atasnya. Cara bacaan untuk sabdu adalah dengan menekankan huruf yang berbunyi tanda syaddah atau sabdu di atasnya. Fungsi penandaan seterusnya ialah tanda hamzah wasal. Hamzah wasal ialah hamzah yang tidak disebut ketika menyambung. Ia disebut ketika memulakan bacaan, iaitu ibtada. Tanda hamzah wasal ialah kepala huruf sad. Ringkasan perkataan dari wasallu bermaksud menyambung. Bentuknya ialah sad kecil. Contoh surah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 2, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun. Fungsi penandaan seterusnya ialah tanda ilhaq. Ilhaq ialah menulis semula huruf yang dibuang dengan saiz yang lebih kecil.
iaitu huruf alif kecil, ya kecil, nun kecil dan waw kecil. Namun ulasan resam dan dot seperti ulama Abu Amru dan Abu Daud berpendapat mengatakan tanda ilhaq ini dikecuali dalam dua situasi, iaitu situasi pertama, alif dibuang daripada lafaz al-jalalah iaitu Allah, bertujuan membezakan dengan lafaz allati iaitu nama berhala terbesar masyarakat jahiliah pada zaman dahulu. Situasi yang kedua, huruf yang dibuang pada penghujung kalimah dan selepas huruf mati seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 180 bertujuan membolehkan berhenti di atas huruf nun. Contoh dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-6. Contoh untuk alif kecil iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manakala huruf ya kecil yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ini pada ayat 17, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Fungsi yang seterusnya, tanda huruf tambahan. Dalam resam Ottomani terdapat huruf tambahan pada beberapa kalimah. Tanda huruf tambahan terdapat dua jenis, iaitu bulatan kecil dan bulatan membujur. Bulatan kecil yang terletak di atas huruf menunjukkan ia tidak berfungsi ketika menyambung dan tidak berfungsi ketika berhenti bacaan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 179, manakala bulatan membujur yang terletak di atas huruf pula menunjukkan ia tidak berfungsi semasa menyambung dan berfungsi sebagai huruf mad ketika berhenti bacaan. Sebagai contoh dalam surah Al-Mutaffifin ayat 32, iaitu bulatan kecil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Manakala bulatan membujur tiada dalam surah Al-Mutaffifin. Fungsi penandaan seterusnya ialah tanda izhar. Izhar dari sudut bahasa ialah menyatakan atau menjelaskan, manakala dari sudut istilah pula ialah menyebut makhraj huruf mati dengan jelas. Tanda izhar dapat dikenal pasti melalui dua cara, iaitu terdapat tanda mati di atas huruf mati sakinah. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah 178 dan terdapat tanda tanwin tarkib pada huruf berbaris dua. Sebagai contoh dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dan contoh yang kedua pada ayat 12, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Seterusnya ialah tanda idgham. Di mana idgham dari segi bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, manakala dari segi istilah pula ialah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf berbaris yang selepasnya. Idgham ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu idgham bila gunnah dan juga idgham ma'al gunnah. Kita boleh lihat contoh tanda yang ada dalam surah Al-Mutaffifin, iaitu contoh idgham bila gunnah seperti dalam slide, dan idgham syafawi dan juga idgham ma'al gunnah. Yang kedua ialah tanda ikhfa. Ikhfa dari sudut bahasa ialah menutup ataupun menyembunyikan sesuatu. Dari sudut istilah pula ialah menyebut huruf yang mati atau baris dua, iaitu tanwin, dengan suatu bunyian antara idgham dan izhar tanpa bersabdu, iaitu tanpa tasydid serta kekal dengannya.
Antara contoh kita boleh tengok dalam slide ni iaitu contoh surah Al-Mutaffifin ayat 15 dan ayat 17, di mana ada contoh ayat yang mengandungi ikhfa syafawi dan juga ikhfa saktah. Saktah ni dari sudut bahasa ialah membawa maksud kepada diam ataupun berhenti. Dari sudut istilah pula ialah menghentikan bacaan tanpa bernafas serta meneruskannya. Tanda bacaan saktah ialah huruf sin yang bersaiz kecil. Ia terletak di atas huruf yang terakhir pada sesuatu kalimah. Sebagai contohnya iaitu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Seterusnya ialah tanda wakaf. Wakaf dari sudut bahasa ialah berdiri ataupun berhenti. Manakala dari sudut istilah pula ialah berhenti serta bernafas. Ulama tajwid membahagikan wakaf ni kepada beberapa jenis, iaitu wakaf lazim, wakaf jaiz, wakaf aula dan wakaf mamum. Contoh surah Al-Mutaffifin ayat 14 dan ayat 26. Seterusnya kesimpulan. Dalam mengakhiri, kita perlu sedar bahawa ilmu resam Uthmani dan ilmu dhabt Al-Quran merupakan asas utama dalam pemahaman, penjagaan dan pengamalan Al-Quran dalam masyarakat Islam. Ilmu resam Uthmani menjamin kestabilan dan keaslian teks Al-Quran dengan bentuk fizikal, manakala ilmu dhabt Al-Quran memperkukuh aspek spiritual dan praktikal dalam pemahaman, dalam penghafalan serta pemahaman isi Al-Quran. Selain itu, melalui fungsi-fungsi penandaan dalam mushaf Al-Quran seperti terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, umat Islam dapat melihat keajaiban dan keindahan penyusunan Al-Quran yang ilahi. Penandaan tersebut bukan sahaja membantu dalam pembacaan yang betul dan tepat, tetapi juga memperlihatkan prihatin yang mendalam terhadap setiap aspek kandungan dalam Al-Quran. Dengan memahami fungsi-fungsi penandaan ini, umat Islam dapat menghayati Al-Quran dengan lebih mendalam dan khusyuk. Okey, itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.